Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hali wa fi kulli hali wa ni'matin. Allahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأول والآخر وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'al huda wa tuqa wal afafa alaina. Allahumma inna nas'al huda wa tuqa wal afafa alaina. Allahumma inna nas'al huda wa tuqa wal afafa alaina. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal juni wal buh wa na'udzubika min ghalabati ad-dani wa qahri rijal. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا كريم. صل
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أستغفر الله العظيم الذي لا إله هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله لعلكم تفلحون ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا إلى العلم سهل الله طريقا إلى الجنة أو كما قال. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan limpah rahmat Allah pada malam yang berbahagia ini kita dapat bertemu berhimpun bagi meneruskan majlis ilmu dan muzakarah kita. Malam ini merujuk kepada kitab kita Qawaidul Aqaid oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Kita harapkan mudah-mudahan perhimpunan kita mendapat rahmat Allah. Dan dengan penuh rendah diri kita panjatkan doa, panjatkan harap pada Allah Subhanahu wa taala kiranya membuka pintu hati kita, membuka pintu ilmu bagi kita sehingga sampai kita kepada hakikat ilmu, khasnya perkara yang kita bincangkan ni ataupun kitab yang kita rujuk ni, mudah-mudahan betul, mudah-mudahan sampai kepada tuntutan isi ataupun tuntutan dua kalimah syahadah yang kita ucapkan, mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang dilimpahkan Allah mari kita manfaatkan dengan merujuk kepada rujukan kita pada muka surat 25. Makna kalimat kedua dalam syahadatain itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ana aqra'u kitaba Al-Qawaidul Aqaid alif Syekhul Fadil Syekhuna Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala nafa'na bi'ulumihi wa bi kitabihi amin. Wa ba'du qala musannifu rahimahullahu taala makna kalimat kedua dalam syahadatain. Kalimat kedua dalam rangkaian syahadatain bermakna kesaksian atas kerasulan para rasul dan bahawa Allah telah mengutus Nabi yang ummi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh bangsa Arab dan non-Arab, bangsa manusia dan jin, bersaksi bahawa dengan syariat yang dibawa Muhammad seluruh syariat sebelumnya dihapus kecuali yang dilegalisasi oleh syariat beliau. Allah Ta'ala telah mengutamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas seluruh Nabi dan menjadikannya sebagai figur bagi seluruh manusia. Kesaksian iman, yakni tidak ada Tuhan selain Allah, tidak sempurna tanpa disertai kesaksian akan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Muhammad utusan Allah. Seluruh makhluk Allah wajib membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala apa yang disampaikannya, baik berupa urusan dunia
atau urusan agama, dan bahawa iman seorang hamba tidak diterima sebelum ia mempercayai apa yang dikhabarkannya tentang hal-hal setelah kematian. Antara lain, pertama, pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Kedua malaikat itu adalah sosok menakutkan yang mendudukkan seorang hamba di dalam kuburnya secara bersamaan dalam keadaan bernyawa dan berjasad. Kedua malaikat tersebut akan bertanya kepadanya tentang tauhid dan risalah. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Munkar dan Nakir adalah dua malaikat penguji di dalam kubur. Pertanyaan keduanya adalah ujian pertama yang akan didapat seorang hamba setelah kematiannya. Kedua, siksa kubur. Siksa kubur itu benar adanya dan hukumnya seimbang terhadap jasad dan ruh sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, timbangan amal, yakni mizan, yang memiliki sepasang neraca dan satu lidah. Besarnya timbangan tersebut seluas lapisan langit dan bumi. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, seluruh amal ditimbang. Tidak satu pun yang terlewatkan sebagai bukti kesempurnaannya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Lembar-lembar catatan amal baik akan diletakkan di neraca cahaya dalam bentuk yang indah. Kebaikan itu memberatkan timbangan sesuai darjatnya dalam pandangan Allah dan dengan kurnia Allah. Sedangkan lembar-lembar catatan keburukan akan diletakkan di neraca kegelapan dalam bentuk yang sangat buruk, serta membuat timbangan menjadi ringan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillah tuan-tuan, malam ni kita lanjutkan muzakarah kita seperti mana yang kita bacakan tadi sepintas lalu. Kita sedang bercakap perkara kedua dalam ucapan dua kalimah syahadah kita. Perkara kedua dalam ucapan dua kalimah syahadah kita, iaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya nak ulang, sekali lagi saya nak sebut pertimbangan kitab Qawaidul Aqaid, yang kita jadikan dasar muzakarah kita ini bukan pertimbangan akidah keseluruhannya, bukan penghujahan akidah keseluruhannya. Kalau kita ambil penghujahan akidah keseluruhannya, sifat dia tak akan macam ni. Macam kita duk baca kitab-kitab lain lah. Contohnya kitab Aqidatun Najin misalnya kan. Kalau kita ambil penghujahan akidah keseluruhannya, kita mungkin ambil daripada persepsi sifat Allah, persepsi sifat Rasul kan. Kemudian persepsi menegakkan iman, kemudian persepsi pemikiran. Itu kaedah yang selalu kita temui dalam kitab-kitab yang digunakan dalam pengajian-pengajian, especially di Malaysia kita ataupun di Nusantara kita ni lah. Tapi kaedah Qawaidul Aqaid, kitab Qawaidul Aqaid ini dia tak pi ikut tu. Dia tak pi ikut kita kata seluruh perkara akidah, dia tak pi ikut tu. Kitab Qawaidul Aqaid cuma ambil satu juzuk daripada perkara akidah, ambil satu bahagian daripada perkara yang bersifat akidah yang kita nak sabitkan dia penting. Kita pun faham asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah ni penting. Tapi penting lagu mana, sedangkan akidah keseluruhannya penting. Nah, habaq kata dia penting daripada segala yang penting. Nah, habaq kata ucapan dua kalimah syahadah tu penting daripada segala yang penting, sebab kita duk bawa dah. Kalau kita tak bawa lagi, tu cerita lain. Macam saya ni duk bawa dah 45 tahun. Kalau saya baru masuk Islam kemarin, itu cerita dia lain.
Boleh faham tak? Saya cuba nak implement kenapa dan mengapa kitab Qawaidul Aqaid menggunakan atau membawa pertimbangan menggunakan kaedah dua kalimah syahadah ni. Tu. Saya ni sebenarnya ke arah menjawab persoalan-persoalan yang mai melalui SMS je tuan-tuan. Jadi adalah sahabat-sahabat kita yang dalam kuliah ni dia prihatin, kemudian dia tanya, kan, dia pergi mengaji tang lain, dia pergi mengaji tang contohnya dia pergi mengaji di Masjid Padang Temusu, Tok Guru Saleh dan tidur baca Faraidatul Faraid. Bila baca Faraidatul Faraid, dia akan berjumpa dengan kaedah mengaji wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis. Kan? Biasanya begitu. Maka itulah yang disifatkan sebagai usuluddin. Yes, betul, yang tu betul. Kita tak dapat nafikan. Kan? Tapi kenapa kitab Qawaidul Aqaid dia tak menggunakan kaedah itu? Kenapa dia tidak membicarakan wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis seperti mana kitab-kitab yang lain? Kan? Jadi tuan-tuan, secara ilmunya saya nak mengatakan dia ada tingkatan-tingkatan. Dia ada tingkatan-tingkatan. Awalnya kita kata, pada waktu awalnya kita kena mengaji apa? Kita kena mengaji percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, mengaji rukun iman yang 6. Itulah asas dia. Kan? Kemudian bila kita dah mengaji beriman rukun iman yang 6 tu, kita nak mengaji spesifik dia. Spesifik percaya kepada Allah. Barulah ketika itu dia main dalam bentuk yang kita mengaji wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis sampai habis sifat 20, baru dia main tu. Itu kaedah khalaf. Kalau main kaedah salaf pula, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat misalnya. Dia akan main dalam bentuk macam tu. Itu satu peringkat. Dan kalau kita tengok, kalau kita perhati balik carta ilmiah dalam uslub ilmu tauhid, uslub iman, tasdik ni ada 2 kali. Dia ada 2 kali tasdik. Satu, tasdik yang pertama, dia mai daripada iman, dia mai daripada akidah, dia mai daripada ilmu kepada iman dan akidah, namanya tauhid. Di bawah tauhid itu tasdik. Sekali. Di bawah tasdik itu adalah hati. Mana tasdik dengan hati? Bawah. Kemudian untuk apa? Untuk jadi mukminin. Untuk jadi mukminun, untuk jadi mukminin. Di bawah mukminin itu dia mai lagi satu tasdik. Maksudnya di sana ialah bagaimana kita nak menjadikan kita ni sebagai seorang mukminin, seorang mukminun yang disebut oleh Allah SWT dalam Quran. Ada 2 persepsi. Satu, Allah Ta'ala sebut mukminun, dan lagi satu Allah Ta'ala sebut mukminuna haqqa. Itu menurut kaedah Al-Quran. Jadi ada 2 mukmin sebenarnya. Satu mukmin yang umum-umum, yang rata-rata, yang mengaku mukmin. Lagi satu mukminuna haqqa, mukmin yang sebenarnya. Maka mukmin yang sebenarnya dia kena berdiri di atas tasdik yang kedua. Dia tidak memadai tasdik yang pertama. Tasdik yang pertama tu menjadikan kita mukmin, iaitu kita percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada rukun yang iman yang 6. Kan? Kemudian kita hurai secara spesifik macam mana nak percaya kepada Allah tu, nak percaya benda apa, macam mana, kaedah dia macam mana. Kita hurai dalam ilmu tauhid, wujud, qidam, baqa. Nak percaya kepada Rasul, kita berbincang tentang sifat Nabi, siddiq, amanah, tabligh, fatana. Nak percaya kepada semua kitab dan sebagainya, semua kita bincang belakang. Itu tasdik yang pertama, itu tasdik dalam arti kata beriman. Maka lanjut kita kata tasdik yang kedua tadi nak jadi beriman yang sebenarnya. Maka beriman yang sebenarnya tu kena faham tasdik yang kedua. Boleh faham saya sebut itu nah? Kalau ada whiteboard kita tulis di whiteboardnya, senang. Tak ada whiteboard tak apalah. Kena faham tasdik yang kedua. Tasdik kedua inilah yang akan meletakkan kita bersifat dengan mu'minuna haqqa. Mu'minina haqqa ay mu'minuna haqqa. Tasdik yang kedua. Baik, apa syarat tasdik yang kedua? Apa benda yang kena ada dalam tasdik yang kedua? Kan? Dia tak cerita benda apa kena ada, dia cuma cerita syarat. Syarat dalam tasdik yang kedua tu, pertama kena faham, kedua kena yakin, ketiga tidak menolakkan dia. Yakni apa yang kita faham dan apa yang kita yakin sama ada boleh diamal ataupun tidak. Itu dia punya syarat dia. Kena faham. Saya tak mau bincang yang kedua yakin, saya tak mau bincang yang ketiga tidak menolakkan dia sama ada boleh diamal ataupun tidak. Itu memerlukan masa yang begitu panjang. Saya nak balik kepada poin kita. Kalau kita nak duduk di posisi mukminun haqqa,
Beriman dengan sebenar, dalam arti kata yang lain, dalam huraian ulama tasawuf, beriman dan kita dipilih oleh Allah SWT menjadi orang pilihan Allah SWT, maka kita kena duduk di posisi mukminuna haqqa. Kalau kita nak duduk di posisi mukminuna haqqa, kita kena lengkap tasdik yang kedua. Tasdik yang kedua tu kita kena ada dekat diri kita. Baik, bila sebut tasdik yang kedua, buka syarat dia ialah mesti faham. Itu syarat dia. Dalam arti kata yang lain, kita tak boleh buat kerja agama, ibadat ataupun i'tiqad sekalipun dalam keadaan yang kita tak faham. Tak boleh. Ni tak faham apa. Kan? Dia faham, dia tahulah percaya pada Allah. Kan? Tapi percaya pada Allah lagu mana? Aku tak tahu, aku kira percaya. Nampak tak? Maknanya, standing base kepada akidah tadi, dia bukan dengan faham. Kan? Dia bukan main dengan faham. Dia cuma duduk di posisi yang pertama, tasdik yang pertama, tapi tidak duduk di posisi tasdik yang kedua. Jadi saya nak menegaskan bahawa implementasi kitab Qawaidul Aqaid ini adalah nak bagi kita faham, dan posisi kita adalah posisi tasdik yang kedua, bukan tasdik yang pertama. Boleh faham saya sebut dulu tuan-tuan? Ini posisi kita. Jadi kalau kita nak cakap macam saya duk bagi contoh, kita nak pergi Kuala Lumpur, kita kena tahu kita duduk tang mana. So dalam hal kita pun sama juga. Kita nak terus berjalan dengan ilmu, dengan kitab Qawaidul Aqaid ni, kita kena tahu kita duduk tang mana. Inilah kedudukan kita. Kedudukan kita di posisi kedua untuk menjadi mukminuna haqqa. Maka syarat yang diletakkan oleh para ulama ialah mesti faham. Dan perkara yang pertama-tama kita kena faham di posisi kita ni adalah faham dua kalimah syahadah hak kita ucap tu. Boleh faham maksud saya sebut ni? Kita nak faham itu. Jangan kita termasuk golongan orang yang mengucap dua kalimah syahadah tapi masih tak faham. Belamba orang mengucap dua kalimah syahadah masih tak faham. Dia tahu tapi tak faham. Di sana yang saya katakan faham itu menjadi syarat. Tahu, semua orang tahu. Belamba orang tahu arak itu tak boleh berkedara, haram hukum dia, berkedara arak macam tu. Belamba orang tahu kata judi itu haram, tapi pantang mimpi. Kan? Pantang mimpi. Mimpi pula Tok Syekh mai abang lah mimpi. Tok Syekh tu pula pakai serban kala kuning. Itu depa cerita pasal lagu tu lah kan. Mai abang. Kan, Tok Syekh pakai serban kala kuning. Mai abang nombok cantik punya nombok. Gagah nak beli juga. Walaupun tahu kata judi itu haram. Alasan dia Tok Syekh mai abang dalam mimpi. Kan? Ini perkara-perkara ni kisah benar ni tuan ni, saya abang tuan ni. Bukan kata saya drama-drama, kisah benar. Jadi sungguh, memang ada sungguh cerita dia. Kan? Pasal apa? Pasal apa nak terlibat dengan judi? Tahu judi itu haram, nak terlibat juga pasal apa? Pasal dia tahu tapi dia tak faham. Itu contoh. Begitulah hal-hal lain. Semua orang tahu. Tak ada seorang pun orang Melayu Islam yang tak tahu kata sembahyang tu wajib. Kita cakap dalam konteks yang umum lah. Kan? Walaupun mutaakhir ni berlambak orang Melayu yang tak tahu kata sembahyang tu wajib. Kan? Tapi tahu dan tak pernah tahu. Tak nafilah benda tu. Tapi umumnya orang Melayu Islam semua tahu sembahyang tu wajib. Tapi duk tak sembahyang situlah berlambak. Pasal apa? Jawapan pasal dia cuma tahu tapi dia tak faham. Dan kita bimbang, kita pun tahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tapi yang tambah, tanya-tanya banyak-banyak mana aku nak tahu. Hak tu buah tu fail lah. Dalam konteks ilmiah, dalam konteks ilmu, saya nak mengatakan buah tu tadi fail. Itu adalah kegagalan. Dan kita tak mau kegagalan ini terjadi pada kita tak mau. Kalau kegagalan ini terjadi hanya sekitar kita dengan kita, it's okay. Tak ada hal lah. Kan? Normal lah, standard lah. Kan? Kalau kita dengan kita, manusia dengan manusia, ni standard lah. Ada susah, ada senang, ada begitu, ada begini, ada pekak, ada bodoh, ada tak tahu apa, ni biasa. Tapi kalau hal ini terjadi dalam urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau hal ini terjadi dalam urusan kita beragama, ini satu hal yang kita kena pandang, yang kita kena perhati serius. Sebab kita takut apa? Kita takut syahadah kita itu tidak menepati apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang ditunjuk, diajang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham saya sebut tuan-tuan? Itulah saya balik kepada asas kita tadi, kenapa Imam Ghazali menggunakan kaedah, menggunakan pertimbangan ni sebagai jawapan kepada permasalahan tu. Baik.
Jadi alhamdulillah, syukur kita dah berbincang baik, berbincang panjang sampai setakat ni kita masuk dalam kalimah syahadah yang kedua. Berarti kalimah syahadah yang pertama kita selesai. Uduh buruk lagu mana pun, jelas tak jelas lagu mana pun tuan-tuan, nak habang kat kita apa, nak habang itulah isi yang kena ada dalam faham kita bila kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Bila kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah dalam fahaman kita, perhati baik-baik yang saya sebut nah, dalam fahaman. Fahaman duduk tang mana? Fahaman duduk tang pikiran. Pikiran itu apa? Pikiran itu akai kita. Akai itu apa? Akai adalah alat, akai adalah prosesor yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ke atas kita manusia. Akai ni alat, mekanisme, prosesor, kita gunalah semua bahasa, kan? Yang mana dia akan memproses maklumat, kemudian dia transfer maklumat yang dia proses pi ke hati. Sifat yang dituntutnya ialah hati. Sebab itu disebut tasdiqun bil qalbi, tasdik dengan hati. Dalam ilmu fiqh disebut niat, niat pun hati. Dalam ilmu tasawuf disebut rasa, rasa pun di hati. Mana tuntutan itu berlaku dekat hati. Tapi hati ini sifat dia cuma memori, memorize, simpan maklumat, simpan data. Yang bekerja memproses maklumat itu tadi adalah akal. Boleh faham saya sebut begitu? Maka di akal itulah letaknya faham, letaknya kefahaman. Boleh faham? Jadi untuk nak menyempurnakan syahadah kita tu tadi, kita kena pastikan akal kita tadi tidak bertentangan dengan yang kita syahadahkan. Asyhadu an la ilaha illallah, kita bersyahadah dengan Allah, maka akal kita tidak boleh bertentangan dengan yang kita syahadahkan. Kalau akal kita bertentangan dengan yang kita syahadahkan, bermakna pemikiran kita akan bertentangan dengan yang kita syahadahkan. Bila pemikiran kita bertentangan dengan apa yang kita syahadahkan, maka hati kita juga akan bertentangan dengan apa yang kita syahadahkan. Kenapa? Kerana hati kita cuma menerima maklumat daripada akal kita. Boleh faham saya sebut begitu? Itu dia punya realiti dia. Ini berarti kalau akal itu salah, maka hati akan menerima maklumat yang salah. Sebab itu orang tak percaya ke Allah Ta'ala. Hari ini kalau kita bercakap dalam bahasa kupasan kita, kan, orang bukan percaya ke Allah Ta'ala. Sama lah makna dengan orang tak percaya kat Quran. Sama makna ya tuan. Quran ni macam kita dah sebut lah, beda-beda halau hantu. Itulah kepercayaan yang ada. Saki-baki yang masih tinggal saya kira akan lagu tu lah, kan, dalam konteks yang umum. Beda-beda halau hantu. Sebab itu buat ayat kursi besar-besar, tulis ayatul kursi, buh tam pintu, takut hantu masuk. Padahal dia lebih teruk pada hantu ni. Ini fenomena dalam masyarakat kita. Perhati kalau tuan, kan. Ayat 1000 dinar, boh tengah-tengah beda nak tarik rezeki masuk. Nampak kekarutan fahaman, kan. Kemarin dia duk bincang bab kedai ni kalau nak bagi maju kena berbismillah, kan. Kedai di Sungai Lang lah, kan. Dia duk bincang nak bagi maju kedai. Sembang orang berniaga, kan. Duk pelarih lagu tu, pelarih lagu ni, kan. Duk ustaz tolong buat pelarih lagu tu gini. Dia duk minta kita ni pun nampak dia merepet, merapu, aku menarti lagu tu, kan. At the last resolution dia, resolusi last kali dah begitu lagu ni, dia kata kita kena buh bismillah baru apa nama ni apa? Baru narik sikit kau baru dia faham lagu tu. Nak menggambarkan, saya nak menggambar kepada tuan-tuan kecelaruan pahaman. Kecelaruan pahaman ni terjadi pasal apa? Pasal kecelaruan berfikir. Kecelaruan fahaman berlaku kerana kecelaruan berfikir. Kecelaruan berfikir berlaku kerana kecelaruan sumber. Tu kena fikir tuan-tuan, bagi saya nak bagi jalan ni malam ni. Sumber itu celaru. Maksud apa sumber itu celaru? Ilmu yang mai dalam fikiran dia tu, sumber ilmu tu celaru. Dia bukan mai daripada Quran, dia bukan mai daripada hadis Nabi SAW barangkali. Kalau tak mai daripada Quran dengan hadis Nabi, dia mai daripada mana? Dia mai daripada cakap-cakap orang, cakap-cakap manusia yang banyak. Boleh faham tak sebut begitu? Mai dalam akal dia, mai dalam fikiran dia. Bila mai dalam fikiran dia proses. Bila fikiran dia proses, sumber tak betul, maka fikiran jadi celaru. Bila fikiran jadi celaru, dia mai transfer mai ke hati pun jadi celaru.
Bila hati jadi celaru, tu lah timbul yang tadi saya sebut tuan-tuan. Sepatutnya bukan kepercayaan lagu tu, sepatutnya wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sepatutnya Allah Taala sebut wa man yattaqillah, siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, dia kena faham lagu tu. Bukan dia faham buat frame elok-elok, buah tu tarik rezeki masuk. Nampak tak? Kecelaruan fahaman. Kecelaruan tu bermula daripada akal, pemikiran yang mencelaru. Itu dia punya punca dia. Jadi bila kita balik kepada hal kita, kita nak sebutkan inilah isi yang kena ada dalam fahaman kita. Hak kita mengaji dah ni, hak kita bincang dah ni, hak tu kena isi. Sekurang-kurangnya, kalau ada lagi yang lebih baik, yang lebih jelas, isilah, bukan ada masalah apa pun. Tapi sekurang-kurangnya isi tu kena ada dalam fahaman, bukan dalam makna. Makna dia tak lari asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah SWT. Dia tak lari makna tu ever. Dia tak akan bertukar makna tu ever. Mazhab apa pun yang berdiri di atas nama Islam termasuk Syiah, dia tak tukar pun. Dia asyhadu an la ilaha illallah, makna dia macam tu lah juga. Cuma Syiah dia bertukar hak ujung aja. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ada yang pakai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada yang tak pakai. Kalau ada yang pakai wa asyhadu Muhammadar Rasulullah, dia tambah pula wa aliyu, pala bapak apa lagi macam-macam lebuh di ujung tu. Kan? Yang tak pakai Muhammad Rasulullah, dia pakai wa aliyu Rasulullah. Pun ada juga di antara kelompok-kelompok Syiah. Tu kita tahulah kemerapuan, kesesatan apa tu kan, tak apa. Tapi dalam konteks mendirikan agama Islam tadi tu semua mengucap lagu tu ya. Jadi dia punya makna dia tak akan lari ever, sampai bila-bila tak akan lari. Tapi kefahaman dia, hak ni yang saya nak perjelas ni. Kefahaman tu yang perlu. Makna tu tak apa, kan? Kefahaman tu yang perlu. Sebab kefahaman itulah yang akan hadir dalam hati kita, yang para ulama kata bila kita sampai di makam tu, maka seolah-olah kita berbicara dengan Allah dan Allah berbicara dengan kita. Maknanya apa nak sebut tu bahasa saya tu, Allah berbicara, seolah-olah kita berbicara dengan Allah, Allah berbicara dengan kita. Para ulama kata bila sampai di makam hati, bukankah tasdiqun bil qalbi, tasdiq dengan hati, niat di hati, rasa di hati, semua di hati. Bila sampai di makam hati, nak habaq kata ketiga-tiga jalur tu sudah terkumpul di hati, maka ketika itu seolah-olah kita berbicara dengan Allah dan Allah berbicara dengan kita. Apa maksud dia ni? Lah senang aja. Bukankah bila kita baca Quran tu seolah-olah Allah Ta'ala berbicara dengan kita? Nah, kalau kita tak ada rasa seolah-olah Allah Ta'ala berbicara dengan kita, maka itulah sebabnya tak ada gementar dalam hati kita. Allah Ta'ala sebut innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apakah saja-saja Allah Ta'ala sebut ayat ni? Apakah saja-saja Allah Ta'ala nak sebut, nak kata bagi kat kita ayat ni? Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bila sebut nama Allah gementak hati dia. Apakah saja-saja? Baik, tak ada saja-saja, memang sungguh. Kalau sungguh, kenapa kita tak gementak hati? Boleh faham maksud saya? Pertanyaan saya ni, ilmiah. Kenapa sampai hari ini kita tak gementak hati? Kenapa tak berlaku perkara itu kepada kita? Jawapannya kerana tak terhimpun di hati kita itu, ataupun tak terhimpun di hati kita tu tasdik, tak terhimpun di hati kita tu niat, dan tak terhimpun di hati kita tu rasa. Tiga perkara tu tak terhimpun. Bila tak terhimpun di hati kita tiga perkara itu, kita tak sampai kepada makam hati. Selagi mana kita tak sampai kepada makam hati, maka tak sampailah kepada Allah berbicara dengan kita, kita berbicara dengan Allah SWT. Pada hakikatnya memang Allah Ta'ala berbicara dengan kita. Boleh faham saya sebut itu? Cuba kita baca Quran betul-betul tuan-tuan. Baca Al-Quran, Allah berbicara dengan kita. Dan yang Allah Ta'ala berbicara dengan kita itulah Allah berbicara dengan Nabi. Allah berbicara dengan Nabi itulah Allah Ta'ala berbicara dengan kita. Dan yang Allah Ta'ala berbicara masuk dalam fahaman kita itulah bicara yang qadim. Yang kita duduk mengaji dalam ni pun kita dah bincang dah kan, qadim. Al-Quran itu qadim. Yang mana qadim itu? Adakah yang ada di buku-buku di kitab Al-Quran, naskah-naskah Al-Quran dengan tulisan dengan buku ni, adakah itu qadim? Tak, yang tu tak qadim, cucuh menyala, bakar angin habis semua. Yang qadim itu apa? Yang qadim itu yang kita faham, yang duduk dalam fahaman kita. Boleh faham saya sebut itu tuan-tuan? Boleh clear nak? Tak clear, tonton note kita bincang, tak ada masalah.
Koklah timbul masalah jenah kecelaruan, saya tak mau tuan-tuan celaru. Maknanya Allah Ta'ala sentiasa berbicara dengan kita melalui Al-Quran. Sebab itulah akal kita mesti diisi dengan Quran, kan? Kemudian bawah pada Quran itu sikit hadis Nabi SAW dengan sunnah. Akal kita mesti diisi dengan sunnah. Barulah dia tak bercelaru. Bila dia tak bercelaru, maka dia akan membawa maklumat, data masuk kepada hati kita, dan hati kita pun tak bercelaru. Boleh clear saya sebut lagu tu? Itu kaedah dia yang mesti ada pada kita. Jika tidak, kita duk fail di situ. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada dalam kita hanya tidak ada Tuhan selak disembah melainkan Allah. Apa dia tu? Tidak ada Tuhan disembah melainkan Allah. Apa dia? Tidak ada Tuhan disembah melainkan Allah. Ya, alam datang apa? Aku tak tahu. Aku tahu itu lah. Makna dia tak tahu tu. Boleh faham saya sebut tuan? Makna dia tak tahu. Sebab dia mesti ada kefahaman. Tidak ada Tuhan disembah melainkan Allah. Itu translation. Itu satu terjemahan. Soalnya di sana, apakah engkau memahami terjemahan itu? Kan? Kalau faham, selesai masalah. Kalau tak faham, itulah tuntutan yang sedang kita duk bincang ni. Boleh faham tak? Jadi kita nak kena clear dari segi itu. Maka tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, baca balik pelan-pelan, ambil balik pelan-pelan. Hak itulah isi kepada fahaman kita, isi kepada kefahaman kita bila kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Dan sekarang malam ni kita nak melanjutkan kepada kalimat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, yang kita semua tahu makna dia. Aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah. Semua tahu makna dia, kan? Tapi kita faham tak makna tu? Mai kita tengok daripada kitab kita. Apa kata ulama? Bukan mengikut apa kata ustaz. 1000 orang ustaz bercakap ya, kan? Tapi kita tak boleh istimbat. Saya dah sebut dah, kita tak boleh ambil. Yang kita boleh ambil hanya daripada ulama. Itu sahaja. Baik, kita tengok. Kata musannif rahimahullah ta'ala, kalimat kedua dalam rangkaian syahadatain bermakna kesaksian atas kerasulan para rasul. Bermakna kesaksian atas kerasulan para rasul. Itu yang pertama, kalimat ayat yang kita nak kena declare, nak kena bincang sikit. Jadi dalam syahadatain, dalam kalimat syahadah yang kedua ni, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah tu, rupa-rupanya kita nak kena mengaku, kita nak kena bersaksi bahawa kita kena bersaksi atas kerasulan para rasul. Apa maksud bersaksi atas kerasulan para rasul ni? Nak abang kata kita kena bersaksi ada rasul-rasul yang lain sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak kena faham hak tu. Baik. Apa sebab kita nak kena faham hak tu? Menurut syarah-syarah yang ada, syarah-syarah ulama yang mensyarahkan kitab Qawaidul Aqaid ni. Ni bukan syarah, ni terjemahan tuan. Syarah-syarah kitab Qawaidul Aqaid. Mereka mengatakan kalau kita tak faham, kalau kita tak ada maklumat tentang adanya rasul sebelum daripada Nabi Muhammad SAW, ataupun kita menerima kerasulan secara ilmu, kita menerima kerasulan Nabi Muhammad SAW, artinya kita tak menerima bahawa Islam ni mai daripada awal lagi. Boleh faham saya sebut? Para ulama berkomentar. Mereka mengatakan kalau kita menerima kerasulan itu terhenti dekat Nabi Muhammad SAW tanpa kita belajar, tanpa kita ada maklumat, tanpa kita ada knowledge, tanpa kita ada information berkenaan dengan ada rasul sebelum daripada Nabi Muhammad SAW, maka makna dia di hujung sana adalah kita mengatakan bahawa sebelum daripada Nabi Muhammad SAW semua tak Islam, sama ada sedang ataupun tidak sedang. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bawa mai sejak daripada Nabi Adam alaihissalam lagi Islam dah. Itu dia. Kan? Agama Islam itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sejak diturunkan Nabi Adam alaihissalam ke atas muka dunia ni. Maka perjalanan itu berlangsung dan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasul demi rasul. Dan kemudian baru Allah SWT last sekali Allah Ta'ala hantar Nabi Muhammad SAW, utus Nabi Muhammad SAW, mengangkat Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul sebagai penyempurna risalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kena terima begitu. Sebab itu dalam konteks lain saya selalu kata,
Kan? Di antara kesilapan orang mengaji bab beriman dengan Rasul ini ialah buka-buka beriman dengan Rasul. Kan? Dia tak mengaji dulu, dia tak ambil daripada awal bahawa Rasul ni mai daripada manusia biasa lagu kita ni. Manusia biasa. Kemudian pada umur tertentu diangkat oleh Allah menjadi nabi. Bukan terus-terus jadi Rasul dan bukan juga terus-terus jadi nabi. Manusia biasa lagu kita lah juga. Kemudian pada usia 25 tahun. Betul tak? Pada usia 25 tahun baru dia diangkat menjadi nabi. Kemudian pada usia 40 tahun baru dia diangkat menjadi rasul. Dan ada perbezaan di antara kenabian dengan kerasulan. Nabi maknanya dia menjalankan syariat bagi diri dia sendiri. Dia tidak menyeru kepada orang lain. Dia menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala bagi diri dia sendiri. Para ulama mengatakan ketika itu yang ada hanyalah dakwah bilhal. Nabi menunjukkan diri dia, aku menjalankan perintah Allah. Kan? Kalau hampa nak elok, ikut aku. Ikut cara aku. Kan? Boleh faham sebab itu. Tetapi bila mai dia diangkat menjadi rasul, maka ketika itu barulah Nabi mula menyampaikan risalah. Boleh faham saya sebut nak? Makna sekira-kiranya macam tu. Jadi itu kaedah yang kita kena lalui. Kalau kita tak lalui kaedah itu, kita tak akan faham. Kita tak akan faham. Samalah dengan isu yang kita cuba sebut ni, kesaksian atas kerasulan para rasul. Ini kaedah yang kita kena faham. Kalau kita tak faham, kalau kita tak faham, kita tak akan sempurna. Macam kita sebut tadi, macam ulama bagi komentar tadi lah. Apakah Islam ni mai at the last? Islam ni mai di penghujung. Adakah begitu? Sedap tidak sedap tuan-tuan, ramai yang faham macam tu. Especially saya berjumpa dengan orang Indonesia. Orang Indonesia saya berjumpa, saya tak kata semua orang, tapi saya pernah berjumpa di Indonesia orang yang faham dia agama tua adalah agama Yahudi dengan Kristian. Islam mai kemudian. Mereka faham macam tu. Kan? Mana Islam mai sewaktu Muhammad mai. Sedangkan Muhammad bukan mai dulu. Sebelum Muhammad ada mai Isa. Sebelum Isa ada Musa. Kan? Rentetan Bani Israel tu. Kan? Jadi maka mereka meletakkan Islam ni agama terakhir. Kan? Bukanlah kita nak pertikai dari segi kerasulan. Tak. Tapi kalau meletakkan Islam sebagai agama terakhir, saya berpandangan ini sesat, ini salah, ini menyeleweng fakta. Kan? Menyeleweng. Islam bukan agama terakhir, dia adalah agama terawal dan terakhir. Itu yang betul. Kalau agama Islam adalah agama terakhir, subjeknya duduk kat Nabi SAW semata-mata. Apakah Nabi-Nabi sebelumnya tidak Islam? Kita boleh. Al-Quran sendiri mempertahankan fakta itu. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Al-Quran, ayat Allah SWT ni mempertahankan hal tu. Sebab itu saya katakan tadi, tak boleh kita faham macam tu. Sebagian ulama mengatakan fahaman macam tu haram, lagi berdosa. Al-Quran kata apa? Al-Quran mengatakan tidaklah Nabi Ibrahim itu maka na Ibrahimu Yahudiyya. Tidaklah Ibrahim itu Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi mendakwakan kata Ibrahim itu adalah Yahudi dan mengatakan bahawa agama Yahudi itulah agama yang terawal dan terakhir. Dan macam-macam lagi lah. Orang kata legislasi yang meletakkan agama Yahudi ni sebagai satu agama yang dominan kononnya. Bukan dulu, lala ni pun mereka mendakwa lagu tu orang Yahudi. Demikian juga orang-orang Nasrani. Nasrani pun mendakwa benda yang sama. Kan? Sebab apa? Sebab masa tu Nabi Muhammad SAW tak main lagi. Boleh faham tuan? Tapi Allah Ta'ala pertahankan wa ma kana Ibrahim Yahudi wal Nasrani walakin kana hanifan muslima. Tetapi Ibrahim adalah orang Islam yang suci bersih. Kan? Allah Ta'ala Ibrahim tak ada kena mengenal Yahudi, Ibrahim tak ada kena mengenal. Ibrahim adalah Islam yang suci bersih. Allah pertahankan. Kalau Allah pertahankan, maka hukum mempertahankan itu wajib kepada kita sampai hari kiamat. Maka sebab itu kita nak mengatakan bahawa salah, tak betul, tak boleh diterima. Bahkan para ulama berfatwa haram lagi berdosa kalau kita meletakkan Islam ni mai pada waktu Nabi Muhammad SAW sahaja. Tapi sedap tak sedap tuan mengan tak mengaji ni, mana nak tahu? Kan? Tahu lah, saya pun bukanlah dah nak teliti semua kan, tapi saya pernah teroka, bertanya, berbincang. Macam saya sebut di Indonesia tadi, saya pernah berjumpa dengan bukan orang biasa, profesor ni saya berjumpa ni. Profesor doktor.
Mereka pun kan. Tapi pahaman dia macam tu. Seolah-olah macam Islam mai cuci mangkuk. Boleh tak saya sebut tu? Bahasa tu kasar lagi lah. Tapi seolah-olahnya lu tu Islam mai cuci mangkuk ya. Muhammad bila Islam mai cuci mangkuk berarti Nabi Muhammad SAW ni mai cuci mangkuk, seolah-olahnya lagu tu lah. At the end manusia barulah dia mai. Dan ini adalah perkara yang salah. Lebih-lebih lagi kalau menjadi sebahagian daripada fahaman kita. Bagaimana nak menyempurnakan syahadah? Tak mungkin berlaku. Maka ketika itulah para ulama meletakkan hujah mereka. Kita kena ambil dalam kes syahadatain ini, kita kena ambil bahawa kita kena bersaksi kerasulan para rasul. Saya pakai istilah ni, kena saksi kerasulan para rasul. Kita kena menerima dulu kerasulan para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kita kena terima yang tu. Sama lah konsep dia dengan beriman dengan kitab kita duk mengaji kan. Kita kena terima tu Taurat, Zabur, Injil, and the last baru Quran. Kita kena terima kenyataan tu kan? Kalau kita terima Quran semata-mata, maknanya Quran ni turun terakhir. Sebelum daripada turun Quran tu jadi lagu mana manusia kan? Berarti tak Islam lah semua manusia. Kalau kita terima begitu. Tapi kalau kita terima bahawa kitab itu turun mula-mula nama Taurat, Zabur, Injil, and the last turunnya Quran. Di celah-celah Taurat, Injil, Zabur tu ada suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf yang diturunkan kepada Ibrahim, suhuf yang diturunkan kepada Nabi Musa. Bahkan ulama mengatakan semua nabi-nabi, rasul-rasul ada suhufnya tersendiri. Ketika itu baru sah kita menerima Quran. Boleh faham? Maka Quran ketika itu bersifat menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nampaklah kaedah tuan-tuan. Samalah dengan hak nak kenabian ni pun. Kita kena terima kedatangan rasul-rasul, di mana semua rasul-rasul itu membawa Islam. Semua rasul-rasul itu menyeru kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena terima yang tu dulu. Terima maksud saya bagi ada dalam fahaman kita. Jangan tak ada dalam fahaman kita. Kan? Bila tak ada dalam fahaman ni kita sebut lagu mana dalam bahasa Melayu? Ucapan bodoh. Bahasa Melayu kita lah tu. Dia ucap bodoh gitu ya kan. Dia tak ada, dia tak faham, dia ucap bodoh gitu lah. Tak boleh. Okey. Dan bahawa, ini perkataan selanjutnya, dan bahawa Allah mengutus Nabi yang ummi. Barulah selepas kita menerima rasul-rasul tu ada sungguh betul, jelas kita terima, kita faham sungguh, dan barulah kita terima bahawa Allah mengutus Nabi yang ummi. Allah mengutuskan kepada umat ni seorang Nabi. Baru kita terima. Dengan syarat kita dah terima dah nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya kita terima. Kalau kita tak terima nabi-nabi, rasul-rasul sebelumnya, kita cuma terima Nabi Muhammad, terima Nabi Muhammad SAW, saya dah kata tadi, salah faham akan berlaku. Seperti mana kalau kita terima Quran semata-mata, yang lain-lain sebelum pada itu kita tak pernah tahu, tak tahu apa-apa, maka akan berlaku salah faham di sana. Salah faham inilah yang bahaya sebenarnya terhadap agama. Baik. Jadi katanya, dan bahawa Allah telah mengutus Nabi yang ummi. Setelah kita menerima, sebelum tu ada rasul-rasul kan? Dan last sekali kita terima Allah mengutuskan seorang Nabi yang ummi. Nabi yang ummi. Okey, Nabi dulu. Nah, abang kata selepas daripada manusia biasa dia menjadi Nabi. Macam kita sebutkan tadi. Kan? Kalau ikut kaedah kita kena terima dia sebagai manusia biasa dulu. Kalau kita tak terima dia sebagai manusia biasa, kita akan mendakwakan dalam hal-hal yang bertentangan dengan hawa nafsu kita, kan? Bila kita sandak kepada Nabi, kita akan kata dia Nabi, kita siapa? Kita akan dakwa lagu tu, kan? Kemudian dalam keadaan lain, pada posisi lain, posisi seorang rasul, dia rasul, kita siapa? Kita akan dakwa begitu. Tapi kalau kita ambil dia daripada manusia biasa macam kita, lapar kena makan, demam, sakit kepala, sakit gigi, mana apa yang berlaku kepada manusia biasa mungkin berlaku kepada dia ketika dia manusia biasa, maka ketika itu dia seperti kita, kita seperti dia. Boleh faham saya sebut begitu tuan-tuan? Kita kena ambil daripada situ, kemudian baru diangkat menjadi Nabi. Baik, kita ambil di posisi manusia biasa. Kalau dia boleh taat kepada Allah Subhanahu wa taala pada posisi manusia biasa, kenapa kita tidak boleh taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu dia punya implementasi dia.
Kalau dia boleh melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala pada posisi manusia biasa, kenapa kita tidak boleh melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia boleh melakukan perkara-perkara yang berat pada pandangan mata umum, misalnya, saya katakan ini contoh, kenapa kita tidak boleh melakukan sesuatu yang berat pada pandangan mata umum? Boleh faham? Padahal dia Nabi itu ketika itu, Muhammad ketika itu berada di posisi manusia. Jadi sebab itu ulama berhujah bahawa pahaman yang kita ambil daripada dia manusia biasa ni sebagai satu motivasi ke atas kita, bahawa kalau Nabi boleh buat, dia ketika dia menjadi Nabi dia buat, ketika dia menjadi Rasul dia buat, ketika dia menjadi manusia biasa dia buat. Tidak ada alasan untuk kita depan Allah SWT mendakwakan kita tidak boleh melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham tuan-tuan? Tak ada alasan. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran ada 6 tempat, 7 tempat yang Allah Ta'ala katakan kami bangkitkan Nabi di kalangan kamu, kan? Maksud di kalangan kamu adalah di kalangan bangsa kamu, bangsa manusia, kan? Bila sebut kata bangsa manusia ni, supaya apa? Supaya depan Allah SWT esok Allah Ta'ala kata tidak ada siapa pun yang boleh mendakwakan atau boleh menafikan apa yang kami perintahkan kepada mereka. Maknanya apa? Makna ayat ni apa? Mana ayat ni pergi depan Allah Ta'ala esok, siapa pun tak boleh duk kata, oi dia Nabi, dia boleh lah, kami tak boleh lah, kan? Dia tak apalah, dia Rasul, kekasih Allah, Allah Ta'ala support dia everything. Macam kami ni Allah Ta'ala tak support. Siapa pun tak boleh dakwa macam tu di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud ayat antara lain. Yalah, perangai manusia ni kadang-kadang dia lagu tu, minta maaf cakap lah, kan? Mereka keluar mana, pergi merapu mana pun tak tahu, kan? Lepas tu bila bini mereka marah, mereka kata tak duk sembang Ustaz Hamdan, tak percaya tanya Ustaz Hamdan. Faham tak saya cerita tuan-tuan? Dia nak ada support di belakang dia, padahal dia pergi ke mana aku pun tak tahu. Tapi bila mai duk dengan kita, live pukul 3 pagi mai duk dengan kita, pukul 3 pagi baru sampai lah 5 minit sampai lagi, pak duk dengan kita tu, kan? Tetap bini telefon, mana pukul 3 tak balik lagi, ni duk sembang Ustaz Hamdan daripada tadi ke, tak percaya tanya Ustaz Hamdan. Takkan aku nak kata tak, ngaku aku kali bohong. Ni duduk dengan saya. Padahal baru 5 minit duduk kita. Daripada pukul berapa jam ni, daripada pergi mana aku pun tak tahu. Boleh faham tak tuan-tuan? Maknanya manusia ni dia nak sandang. Nak melepas diri ni dia nak sandang. Itu tabiat manusia. Boleh faham tak tuan-tuan? Tak percaya pergi mahkamah tengok. Sebab dia cara tentang orang salah ni, kan? Dia nanti sandang tu, sandang ni, sandang sana, sandang sini. Tak nak sampai pada betul dia salah tu, dia sandang rata-rata bagai-bagai. Demikianlah tabiat manusia. Maka pi depan Allah SWT esok macam tu lah. Dia nak sandang kau tu, sandang kau ni, sandang kau tu, sandang kau ni, tara dia nak mengaku dia bersalah tu, kan? Betul Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ingat tu, kalau kita menyembah manusia, besok depan Allah Ta'ala manusia tu tak mengaku kita ikut dia. Nak abang apa mereka kita? Nak abang kata tak ada sandak menyandak di depan Allah SWT. Ingat, tu nak abang tu, tak ada sandak menyandak di depan Allah SWT, tak ada. Tak boleh kata pasal dia, pasal dia, pasal dia, pasal dia, tak ada. Kan? Mampulah kita jawab dia. Tu maksud firman Allah SWT antara lain. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, balik kepada hal kita ni, bahawa Allah telah mengutus Nabi, dan Nabi yang diutuskan pula itu ummi. Itu ikut bahasa kitab kita. Nabi yang ummi. Apa dia ummi ni? Ummiyun dalam bahasa Arab maknanya buta huruf. Perkataan ummiyun dalam bahasa Arab kepada bahasa Melayu maknanya buta huruf. Nabi kita buta huruf? Ya, Nabi kita memang buta huruf pun. Tapi buta huruf Nabi kita adalah satu mukjizat. Maknanya sifat buta huruf Nabi itu adalah satu mukjizat bagi Nabi. Boleh faham saya sebut tuan-tuan? Tapi kalau buta huruf tu kepada kita, bukan mukjizat lah, bengong lah nama dia, kan? Macam apa, filem apa, Bujang Lapuk, apa, Pendekak Bujang Lapuk, kan? Orang habak kata Jim, dia kata jin pakai toceng. Itu bengong nama dia. Kalau dah sampai taraf tu nama dia bengong, kan? Ni nak. Tapi walau lagu mana pun, di sana jangan silap faham.
Minta maaf tuan-tuan, saya nak bercerita sikit. Di tempat saya, dulu saya 1997, 1996 saya balik duduk sini. Saya beli rumah di Taman Cempaka Bukit Selambau sana. Rumah saya atas bukit. Di bawah bukit tu surau. Ini bermakna voice of the speaker daripada surau tu dia talar betul-betul rumah saya. Kan? Kita di atas, surau di bawah kan. Surau di rendah, rumah kita tinggi. Jadi speaker tu main sebiji. Ada kuliah petang tu, pasang. Ada satu ustaz bagi kuliah. Saya dengar sebiji-sebiji. Saya duduk dengar sambil dengar kuliah di luar tu, saya dengar sebiji. Ada seorang muslimat tanya. Orang perempuan tanya dalam majlis tu. Kan? Ustaz, Nabi kita ni ummi. Ummi ni tak erti baca, tak erti tulis. Dia kata betul lah, memang tak erti baca, tak erti tulis. Tak erti baca, tak erti tulis, dia bodoh lah ustaz. Kata di muslimat tanya tu. Dia kata memang bodoh. Saya dengar ni dalam dengar ni. Ish. Macam mana ustaz ni dia boleh implementkan ummi itu dengan bodoh. Kalau dia kata lagu tu pun dia bagi huraian kan, tak apa juga. Dia tinggal lagu tu ya. Maknanya orang yang bertanya tadi dapat satu kefahaman, ummi ni maknanya bodoh. Means that Nabi aku bodoh. Boleh faham ke saya sebut tuan-tuan? Astaghfirullahalazim, apa ni? Dia jadi fitnah kepada agama balik. Jadi tu yang saya katakan tadi, uduh buruk lagu mana pun saya berhujah dengan tuan-tuan. Di sini saya memperjelaskan kepada, memberi pencerahan di sini. Sesungguhnya saya pernah berdepan dengan orang yang bercakap lagu tu, faham lagu tu mungkin. Dan saya tetap mengatakan faham itu adalah salah. Samalah dengan yang kita disebut awal tak saat ni. Sebab umminya Nabi SAW adalah mukjizat kepada Nabi. Kenapa? Nabi ni semua mereka tahu ummi, tak erti baca, tak erti tulis. Bila turunnya ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi recite dekat mereka, Nabi baca dekat mereka, maka terkejut beruklah mereka. Terkejut beruk. Puak-puak Arab musyrikin Quraisy ketika itu terkejut beruk. Macam-macam hak terkejut beruk ada, terkejut bewok apa ada. Kan? Terkejut. Bila Nabi baca Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bukan kata ayat pertama Nabi terima. Nabi baca. Bila Nabi baca lagu tu, puak-puak Arab selama mai tahu kata Muhammad ni bukan pernah boleh baca, bukan pernah boleh tulis. Kan? Tiba-tiba dia dengar Muhammad baca lagu tu, there are something. Ayat nak Muhammad baca tak saat ni bukan sebarang ayat. Kan? Pasal Muhammad ni tak boleh baca, tak boleh tulis. Kok dia nak karang ke, dia nak reka ke, dia nak apa lagu mana, tak mungkin. Pasal dia tak erti baca dan dia tak erti tulis. Maka sifat tak erti baca Nabi, tak boleh baca, tak boleh tulis Nabi, ataupun sifat ummi Nabi itu menjadi satu mukjizat yang memperkuatkan apa yang Nabi baca ke atas umat. Boleh faham tak saya sebut lagu tu? Boleh faham tak? Tu sifat dia. Padahal kalau Nabi nak membaca dengan menulis bukan payah mana pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak bagi ilmu baca tulis kat Nabi ni senang je tuan. Kan? Bukan setakat dekat Nabi, kat siapa-siapa pun kalau Allah Taala nak bagi is very simple. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kita kena faham tu Allah. Tu hak Allah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau dia menghendaki sesuatu, dia kata jadi, maka jadilah. So kalau Allah Ta'ala nak Muhammad ini alim, boleh baca, boleh tulis. Kun kata Allah, boleh tulislah Muhammad. Kan? Kun kata Allah SWT boleh bacalah Muhammad SAW. Bukan payah mana pun. Boleh faham? Kita kena berpegang, hak tu kita kena beriman. Surah Yasin, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sebagian ulama kata ayat tu kita kena baca sewaktu nak hantar jenazah balik. Bermula daripada dia saat sakaratul maut. Saya jelas terbaca, saya sebut kepada tuan-tuan sebagai satu tip ilmu. Bila kita duduk saat orang, tak kiralah mak bapak kita ke siapa saudara mara, saat dia sedang nazak, maka bacalah fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bacalah berulang-ulang. Karena itulah kalimat menghantar saudara kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu amalan yang telah ditinggalkan.
Kata para ulama, itulah doa, itulah ayat Quran, itulah doa membantu dia mudah untuk balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dah tersebut, saya teringat tok guru saya sebut kat saya dulu, saya sebut kat tuan-tuan balik. Saya riwayat daripada tok guru saya punya riwayat. Terima tuan-tuan. Ayat Quran bukan ada salah apa pun. Tak ada bid'ah apa pun Yang duk karaoke tu daripada apa nama ni, tak apa yang kita baca ayat Quran ni nak kira bid'ah dah. Kan? Ini pun satu masalah agak. Tu. Nah, okey nak boleh faham nak? Mengutus nabi yang ummi. Demikianlah umminya nabi. Dan menyebabkan masyarakat Quraisy ketika itu takjub. Ada banyak versi cerita. Kalau tengok dalam tarikh Ibnu Hisham misalnya, tarikh Ibnu Khaldun misalnya muqaddimah, menceritakan ramai pemuka-pemuka Quraisy yang duk berbincang kemudiannya, kan? Depa balik pi, depa dengar Muhammad baca, depa balik pi, aku berasa apa yang Muhammad baca tadi tu dahsyat ni, benar ni, kan? Kata kau ni pasal apa hang kata dahsyat? Pasal dia akan reti baca, dia akan reti tulis. Dia tu aku pun pelik juga. Depa sembang sama depa lagu tu. Pemuka-pemuka Quraisy sembang macam tu, kan? Depa berada dalam keadaan pelik, dalam masa yang sama takjub. Yang peliknya pelik Muhammad boleh baca, kan? Boleh baca apa nama ni? Yang takjubnya ialah apa yang Muhammad baca tu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Takjub depa dengan tu, kan? Takjub ni cakap Arab, cakap Melayu ni apa? Takjub. Satu istilah Melayu yang mudah, simple. Takjub apa dia ni? Cembera. Teruja. Oh, teruja tu tak makna takjub Teruja. Teruja ni bukan excited lah. Heran. Heran boleh heran dekat sikit, heran. Heran ni Muhammad baca ni. Arab tu, ayat Quran tu bahasa Arab. Depa pada masa tu bahasa Arab depa, bahasa Arab yang macam lebih mirip Quran lah, bahasa Arab Quran lah. Takjub, kan? Kita Melayu tak Arab tak tahu nak takjub lah. Patutnya kita lebih takjub kita. Kita tak tahu nak takjub pula. Tuan-tuan, minta maaf cakap dah, kita ambil sikit tentang tu bahasa Al-Quran ni. Saya nak bagi pendekatan mudah kepada tuan-tuan. Satu kalimat dia boleh diterjemahkan dengan 14 makna. 14 bentuk terjemahan. Antara itu dia panggil tasrif. Dalam ilmu bahasa Arab dia panggil tasrif. Kalau tuan-tuan pergi pondok zaman-zaman dulu lah, tak tahulah dulu-dulu ni kan, hak duk mengaji daraba, darabu, darabat, darabata, darabna, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna, darabtu, darabna, kan? Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Duk ngongang pondok, duk ngongang bunyi pelebah. Kami duk hafal benda ni, kan? Nak hafal kaedah tasrif tu, di mana satu-satu kalimat itu dia boleh boleh ditakhrijkan atau boleh dirungkai kepada 14 bentuk makna yang berbeza. Tu nak abang ketinggian bahasa Arab tu. Kalau kita satu kalimat merujuk kepada satu makna aja, tuan. Habis sangat pun 2 makna, 3 makna. Tu aja. Tapi bahasa Arab jangan duk buat melawak main. Itulah dia. Sebab itu Quran mai kat kita 6666 ayat, cukup komplit daripada hidup sampai mati. Daripada awal dunia sampai hari kiamat, komplit. Cukup komplit. Kalau kata nak kenal satu kalimat, satu makna, tak cukup. Quran tebal tu tak cukup, tak cukup. Dia kena tebal, tak tahu tebal mana. Nak habaq hidup pada awal sampai sudah ni. Tu bahasa Arab. Bahasa Arab lah saya maksudkan. Bukan bahasa puak-puak Arab lah ni. Puak Arab lah ni dia tak cakap Arab. Dia merapu, dia cakap Ami tu ya, kan. Bahasa mereka telah dirosakkan oleh mereka sendiri. Macam tu lah kan. Jadi tak jadi Arab. Jadi hak saya maksudkan di sini adalah bahasa Arab tu tadi. Tak tahulah, carilah kesempatan mengaji bahasa Quran ni. Bukan mengaji bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Mengaji, insyaAllah. Sebab itu kita jumpa dalam istilah Quran, kadang-kadang jumpa istilah unik. Pasal saya meneliti, saya tengok pada saya unik. Jadi saya nak gambarkan uniknya Al-Quran ni. Nak kaitkan dengan bila Nabi SAW baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampailah habis ayat dia baca tu, betapa hairannya puak-puak musyrikin ni. Menurut riwayat saya katakan tadi, Ibnu Khaldun maupun Ibnu Hisham, ada yang pergi duduk sandak-sandak buka kurma tu melengung terbodoh. Istilah kita lah tu kan. Ada pemuka-pemuka Quraisy ni,
Duk heran dekat Nabi Muhammad SAW baca, duk fikir dalam kepala dia, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi baca tadi, ni masuk dalam kepala dia. Dia pergi sandak di pokok kurma, terbodoh. Itu istilah saya lah, terbodoh tu. Kan? Dia jadi heran, dia tak tahu nak fikir apa, jadi terbodoh. Itu istilah kita, terbodoh. Sampai kepada tahap tu. Takjubnya, herannya. Kata mereka, itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar Siddiq. Kan? Kata Ibn Khaldun, yang terbodoh seketika itu adalah Abu Bakar. Sehingga dia fikir, iman masuk dalam kepala dia, iman masuk dalam hati dia. Kemudian bila Nabi bercerita apa benda pun, dia kata, kalau Muhammad yang bercerita, maka aku percaya. Kerana itu dia sebut Abu Bakar Siddiq. Kan? Boleh faham tak? Jadi tu. Jadi kita nak ambil faham, bukan ambil tahu, bukan ambil tahu. Saya dah sebut dah awal tadi, tahu berlambak orang tahu. Tahu Nabi kita apa? Muhammad lah. Tahu Muhammad tahu. Faham tak Muhammad ni lagu mana? Faham apa? Dia tak boleh pilih. Dia tak tahu. Jadi saya nak melampaui batas tahu. Saya bercakap tentang faham. Kan? Seperti mana saya dah sebut awal-awal sampai kepada peringkat ni, yang saya dah cakap ni supaya benda ni menguasai fahaman kita, duduk dalam kefahaman kita. Jangan setakat tahu tak memadai, saya katakan. So kita balik kepada hal kita, Nabi ini ummi. Fahaman kita, ummi itu adalah satu mukjizat. Bukan ummi ini satu kebodohan. Baik. Kesaksian atas kerasulan para rasul dan bahawa Allah telah mengutus Nabi yang ummi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala telah mengutus Nabi yang ummi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok kaedah ulama letak. Bukan saja-saja letak ni, Imam Ghazali pun bukan saja-saja letak ni, macam saya sebut tadi lah. Nak bagi kita sampai kepada fahaman yang betul. Dia nak bagi kita ni, fahaman kita ni berbetulan dengan prinsip Al-Quran dan prinsip risalah Nabi itu sendiri. Tu tengok. Jadi dia letak siap dah, terima Rasul, kemudian terima pula Nabi Muhammad ni dia ummi. Tu dia ada kaedah dia yang kita kena jelas. Baik. Kemudian apa? Kemudian mengutus Nabi yang ummi Muhammad SAW untuk apa? Untuk menyampaikan risalahnya. Untuk menyampaikan risalahnya. Makna Nabi Muhammad SAW ni diutuskan untuk menyampaikan risalahnya. Untuk menyampaikan risalah itulah baru dipanggil Rasul. Sebelum diperintah untuk menyampaikan risalah, dipanggil Nabi. Itu kefahaman mutlak kenapa kena ada. Sebelum diperintah menyampaikan risalah, dipanggil Nabi. Tetapi setelah diperintah menyampaikan risalah, ketika itulah dipanggil Rasul. Baik. Satu. Risalah apa yang Nabi SAW diperintahkan untuk disampaikan? Risalah apa? Ambil mudah faham. Ada sebut risalah agama. Semua untuk mudah faham saya katakan, ada orang sebut risalah agama, ada ulama sebut risalah agama. Ada yang tak menggunakan istilah risalah agama, mereka menggunakan risalah Al-Quranul Karim. Ada yang sebut begitu. Kan? Tapi pada saya, bila sebut risalah Al-Quranul Karim, dia merujuk kepada satu induk yang tak ada huraian. Kalau dalam bahasa ilmu, dia merujuk kepada sumber, ilmu sumber. Al-Quranul Karim itu adalah ilmu sumber. Nabi SAW diutuskan ataupun diperintahkan untuk membawa risalah Al-Quran. Artinya membawa risalah ilmu sumber. Ini satu hal yang perlu kepada kupasan yang begitu jauh, begitu panjang. Saya katakan begini, saya setuju dengan ulama yang mengatakan Nabi SAW diperintahkan untuk menyampaikan risalah agama. Saya setuju yang itu. Lebih mudah untuk difahami. Baik, apa dia risalah agama? Malam ni kita tanya tuan-tuan sikit pula. Apa dia risalah agama? Ini kalau anak kita tanya, dandang kita kena jawab. Kalau kita tak jawab, berdosa kita. Kalau orang bertanya kepada kita, dandang kita kena jawab. Kalau kita tak boleh jawab, dosa kita. Apa dia risalah agama ni? Yang dikatakan risalah agama ni benar apa? Yang Nabi SAW, yang kerananya Nabi SAW diutuskan. Kan? Dan kerananya diperintahkan Nabi SAW menyampaikan kepada kita. Dan kerananya juga Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Muhammad ini diangkat menjadi Rasul. Karena risalah agama. Apa dia risalah agama?
Isalah agama ada 3 tu tak lari tuan-tuan. Pitang mana boleh tak lari? Iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Fix in our mind. Duk dalam faham kita tuan-tuan. Iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Itulah risalah agama. Kan? Dalilnya apa? Dalilnya buka hadis Arba'in Nawawi. Saya dah sebut pada tuan-tuan, kitab hadis Arba'in Nawawi, matan Arba'in Nawawi ke syarah Arba'in Nawawi, hadis 40, hadis yang kedua yang disebut sebagai hadis Jibril. Saya tak mau baca keseluruhan hadis, masa dia akan panjang. Cuma nak beri secara ringkasnya, dalam hadis ni Jibril mai berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, lutut bertemu lutut, tanya apa iman, apa Islam, apa ihsan, dan satu soalan terakhir ialah sa'ah. Sa'ah ni disabitkan dengan kiamat. Bila kiamat? Nabi SAW jawab, kata orang yang bertanya lebih tahu tentang bila kiamat itu. Kan? Kemudian dia pun salam dengan Nabi, bangkit, belah ngayak tu ya. Kan? Nabi pun tanya sahabat-sahabat, siapa dia, hampa tahu tak siapa dia? Sahabat-sahabat kata Allah dan Rasul yang tahu. Kan? Maka Nabi SAW kata, itulah malaikat Jibril. Itulah malaikat Jibril datang kepada hampa. Saya terjemah ni, bahasa ni saya terjemah ni lah. Datang kepada hampa, datang kepada kamu, mengajarkan kamu agama. Nabi tak kata mai kat aku. Boleh faham tuan? Nabi tak kata itulah Jibril